Okey, baik lagi sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Selamat kembali ke ruang lanjutan Melayu XM bersama saya Imran Zadani untuk sesi kali ini. Jadi hari ini kita tengok sekarang cuaca di kawasan rumah saya tengah hujan lebat ni. Jadi saya harap dekat kawasan bandar pun tak teruk di sini ya. Okey, jadi pada hari Jumaat macam biasa kita akan bercerita tentang pasaran saham Amerika Syarikat, ya, itu fokus kita. Kenapa kita masih lagi mengutamakan pasaran saham Amerika Syarikat? Sebab ini masih lagi tempat yang paling popular untuk kita membeli saham. Okay, kalau nak bandingkan pasaran saham mana yang paling besar? Okay, kalau anda nak bandingkan ekonomi, yes, mungkin ekonomi China sama besar ataupun dah nak lebih besar daripada ekonomi Amerika Syarikat. Tapi pasaran saham Amerika Syarikat jauh lebih besar daripada pasaran saham China. Kalau kita nak bandingkan di dunia ini, inilah destinasi kalau anda nak melabur saham, ini dia. Okay, di sinilah di mana dreams are made. Tapi untuk saham. Okay, jadi sebab itu kita memberikan penekanan yang dalam kita punya program pada pasaran saham Amerika Syarikat. Jadi untuk kita memahami pasaran saham Amerika Syarikat, kita kena mula daripada ekonomi Amerika Syarikat. Untuk kita memahami ekonomi Amerika Syarikat, kita kena memahami indikator-indikator ekonomi. Ingat, ini adalah indikator ekonomi, bukannya indikator pada carta. Ini adalah data-data ekonomi yang akan kita terima pada tiap-tiap bulan kita akan dapat. Data contohnya macam income negara, GDP. Data tentang perubahan harga, inflasi. Data tentang pertumbuhan ekonomi. Adakah negara sedang defisit ataupun adakah negara sedang surplus dari segi import dan ekspor. Dan macam-macam lagi. Dari situlah kita membuat penilaian tentang kesihatan ekonomi Amerika Syarikat dan seterusnya kita boleh buat jangkaan untuk ke manakah arah pasaran saham Amerika Syarikat. Ya? Baik, jadi kita akan fokuskan di sini adalah kita akan fokuskan kepada indikator pengesahan. Okey, jadi sini kita letak beza ya. Indikator pengesahan dengan indikator utama dan indikator ketinggalan. Indikator pengesahan berada di tengah-tengah. Tugasnya adalah untuk, saya tulis kat sini, sahkan ataupun batalkan jangkaan. Itulah tugas indikator pengesahan. Okey? Ini dia. Jadi antara indikator pengesahan yang kita ada di dalam ekonomi Amerika Syarikat ialah NFP, pengangguran, barangan antar lama dan juga produksi industri. Okey, waalaikumsalam Amir. S&P 500, nanti kita akan check nanti ya. Kita akan check sebelum kita pergi kepada slideshow, kita akan tengok carta dahulu. Okay, dan kita akan check betul ke tidak market dah bottom. Bagi saya masih lagi premature. Okay, tapi kita akan bincangkan nanti ya. Amir boleh ya? Alright, so seterusnya kita akan pergi dahulu kepada carta. Sebelum kita akan kembali semula kepada slide dan kita akan bincangkan tentang indikator pengesahan. Okey, macam biasa kita akan mulakan dengan indeks S&P 500. Ini adalah antara indeks paling utama di dunia yang diperhatikan, diikuti oleh pelabur dan pelagar untuk kita cuba nak menilai cuaca ekonomi ya. Ini adalah indeks S&P 500. Diwakili oleh lebih 500 syarikat-syarikat terbesar di Amerika, memberikan kita gambaran segera tentang prestasi purata syarikat-syarikat di dalam ekonomi Amerika Syarikat. So, apa yang berlaku sekarang ialah kalau anda perhatikan, sejak daripada kalau kita zoom out ya, kita dah selesai satu bulan yang saya kata mungkin panjang yang medium ya. Daripada kejatuhan COVID-19, kemudian kita dapat suntikan stimulus. Ya, suntikan stimulus yang membuatkan harga saham meningkat dan bermulalah bulan yang berlangsung hampir 2 tahun. 21 bulan pergerakan bulan ni sampailah ke awal tahun 2022. Kemudian pergerakan bulan tamat, kita berada dalam pasaran bear dan pasaran bear berlangsung sehinggalah ke hari ini. Malah kalau kita menggunakan definisi, Wall Street, ini menunjukkan zon pasaran bear. Pasaran bear ialah apabila kita jatuh, ini mengikut Wall Street ya,
20% daripada puncak tertinggi. Puncak tertinggi sendiri ialah dalam 4,796 poin. Jadi bermula kalau kita tolak 20% ataupun kita tolak 960 poin, kita akan berada di sini. 3,840. Jadi bermula daripada arah sini ke bawah itu officially adalah pasaran band. Okay, dan kalau kita perhatikan ada 3 kali. Okay, di mana harga masuk ke dalam pasaran band. Okay, 1, 2 dan kali terakhir di sini. Okay, baru kita bounce off. Okay, zone pasaran band. Adakah kita dah lepas daripada pasaran band? Belum lagi sebab kita perhatikan struktur masih lagi ke bawah kalau anda tengok ya. Dia tidak lagi membuat pergerakan. Dia tidak lagi membuat pergerakan uptrend, belum lagi. Jadi kalau dari segi teknikal pun belum lagi sebab apa? Kita belum ada lagi high-high. Kita belum ada lagi siri turutan high-high maknanya puncak lebih tinggi dan juga high-low dasar lebih tinggi. Belum lagi kita boleh kata ini adalah pergerakan uptrend. Apa yang kita boleh katakan adalah amalan awal kepada downtrend yang dah mula melemah ya. Jadi itu dia. Okey, boleh ya? Baik. So, seterusnya. Okey, seterusnya. Sekarang kalau anda perhatikan, kita berada di mana? Sekarang ni kita berada, kalau saya tarik lagi ya, di sini. Okay. Dalam zon yang saya tandakan ni, ini adalah sebenarnya musim laporan perolehan. Okay. Bermulanya musim laporan perolehan suku tahunan yang keempat untuk 2022. Okey, di sini. Jadi, setakat ni kita ada mix. Okay, kita ada mix data. Okay, kalau kita lihat pada awal laporan perolehan, okay, pada awal bulan laporan perolehan, apa yang berlaku ialah harga naik, kemudian turun semula. Kemudian naik semula. Ini adalah data-data yang mix. Kita ada data yang agak negatif juga ya daripada sektor perbankan. Kemudian kita ada data yang agak positif daripada sektor teknologi. Yang menyebabkan pergerakan Z anda perhatikan sekarang akibat laporan perolehan. Tapi jangan terus membuat keputusan. Sebab macam saya katakan, laporan perolehan ataupun musim laporan perolehan ni masih lagi awal. Okay, jadi jangan terkejut akan berlaku lagi pergerakan naik terus dalam jangka masa terdekat ni sebab ada lagi banyak sektor yang belum melakukan earnings report ya. Baik. So itu yang kita boleh katakan terhadap indeks S&P 500. Dan jangan lupa pada akhir bulan ni kita ada perjumpaan FOMC yang pertama. Okay, untuk tahun ini, okay, bukan yang pertama, ini adalah yang akan menjadi kenaikan keadaan faedah yang pertama untuk tahun ini. Okay, jadi itu adalah antara benda yang boleh menggegarkan pasaran dalam jangka masa terdekat. Sebab kalaulah Fed, okay, kalau apa tu kali? Hidung kata aku nampak buta. Saya rasa saya alergik. Tak apa, ini cuma alergi biasa saja. Ini cuma alergi. saya okey, tak apa. Okey, itu kita apa, saya akan kurang. Anyway, apa kata Amir kata kat sini, mari borong saham diskaun. Okey, saya kata boleh sebab kalau anda tengok, okey, ada beberapa saham yang sedang murah ya. Jadi masalahnya kita ni betul ke tidak market ada bottom. Okay, itu masalahnya. Jadi kalau anda beli saham direct one to one tanpa leverage, yes, okay, mungkin anda tak ada masalah. Kalau jatuh pun anda cuma dalam anda ada dalam floating loss tetapi adalah paper loss. Kalau anda guna leverage, lain cerita. Kalau anda guna leverage atau anda beli guna CFD, anda kena betul-betul pinpoint dia punya entry. Anda kena dapatkan entry yang sharp. Tapi kalau anda nak beli one to one untuk jangka masa panjang, tak ada masalah. Okay, saya sebab kebanyakan saham kalau kita perhatikan, ni saya lompat sikit ya. Saya perhatikan di sini saya lihat kepada beberapa yang saya minat. Contoh kita tengok macam Google. Google sedang berapa tu diskaun? Dalam 40% diskaun. Okay, kalau anda beli one to one, dia jatuh lagi 10% pun anda tak rasa sangat. Tapi kalau dalam jangka masa let's say 2-3 tahun, ada lagi potensi untuk dia membuat pergerakan melebihi daripada all-time high. Okay, jadi in a sense, kalau anda long-term trader ataupun investor, this is already a good entry. Okay, kalau long-term lah. Tetapi kalau anda guna leverage, kalau anda gunakan CFD, anda kena betul-betul timing. Kita kena timing yang membantu anda untuk timing di manakah masa dan juga aras untuk membeli. Anda kena tengok indeks S&P. Indeks S&P dah bottom ke belum?
Okey, boleh ya? Makan budu, makan saya balik kalau saya Dua-Ratus ni biasanya ada sambal belacan dekat sekeliling, time tu hidung saya akan react. Okey. Ada masing-masing ada alergi ya. Ada orang alergi dengan, peanut, ada orang alergi dengan, apa ni, dengan, belacan. Jadi saya dengan belacan. Okay, anyway, basically, kita kembali semula ya. So itu dia indeks S&P 500, yes, of course mengubat kenaikan ini lebih daripada sektor teknologi ni yang sedang menyokong pasaran saham Amerika Syarikat. Okay, boleh ya? Gelak ya ambil ketahuan saya. Okay, so next adalah indeks dolar. Jadi indeks dolar ni adalah kita bandingkan dolar dengan 6 mata wang utama. Kita bandingkan dengan euro, British pound, yen, Swiss franc, Danish krone dan juga Canadian dollar. Jadi 6 mata wang ni digandingkan dengan dolar. Kita tengok kekuatan ataupun kelemahan dolar. Okay. Galih, saya tak ada komen. Saya tak ada komen. Okey, alergi. Okey, anyway. Jadi, sekarang ni menunjukkan kelemahan dolar masih lagi ya, kalau kita nak bandingkan dengan mata wang global. Tapi saya punya pendapat, kalau anda nak short sekarang, ya, walaupun trend jelas sekali adalah downtrend, kalau anda nak short sekarang, tak sesuai. Sebab saya lihat kita dah sampai ke arah sokongan. Kalau anda perhatikan di manakah arah sokongan yang sebelumnya di sini, ya, saya akan buat satu objek. Okay, kita buat arrow. Okay, arrow up. Okay, kita ada kat sini. Ada zone. Ada zone yang kita dapati ada tekanan buying pressure di sini. Okay, lagi satu is nak. Apa kau gading? Just nak tunjukkan kepada anda. So, kita berada pada arah yang sama sekarang. Okay, yang berlaku let's say pada bila ni. Yang ni saya tarik. Okay, pada bulan pada bulan lebih kurang bulan 5 tahun lepas. Jadi ni arah sokongan yang sekarang ni sedang diuji oleh indeks dolar. Adakah saya menjangkakan dolar akan terus turun? Kemungkinan besar boleh jadi ya, tapi itu bergantung kepada pengumuman keadaan faedah akhir bulan ni. Setakat ini saya masih lagi bias kepada rebound ya, sebab dia dari segi teknikal ya. Of course kalau keluar data pada hujung bulan ni sama ada Fed akan terus hawkish ataupun dah officially dovish. Officially dovish apa maksud saya? Maksudnya ialah apa ni? Basis point. Itu dia. Percentage base kenaikan interest rate 20 ataupun 0.25%, 25 basis point. Itu adalah clear cut signal menunjukkan Fed. Okay, Fed dah officially masuk ke dalam sentimen dovish. Dan bila dovish berlaku adalah negatif untuk dolar dan akan jadi positif untuk indeks S&P 500. Okay, itu yang saya boleh katakan sekarang ya untuk indeks dolar. So, dari segi teknikal, saya berjangkakan potensi rebound, tetapi jangan lupa kita lagi seminggu, ya, minggu depan, kita akan dapat next interest rate high. Okay, sama ada dia masih lagi hawkish, maknanya 50 above, ataupun dovish 25. Okay, itu next crossroad yang kita kena lintas sebagai investor dan juga trader. Okay, boleh ya? Baik, so seterusnya. Okay, kita nak bercerita tentang minyak sebab minyak ni banyak menggambarkan permintaan consumer ataupun perbelanjaan consumer. So kita perhatikan apa yang berlaku sekarang pada harga minyak. Okay, jadi harga minyak dalam few months ni, saya letak dalam let's say daripada mana ni? Daripada sini daripada katakan bulan 11. Okay, bulan 11 sampailah sekarang. Sekarang kita perhatikan ada satu zon rintangan antara harga $80 dan $82 yang menghalang pergerakan harga naik ke atas. Ya, ada zon rintangan situ. Tetapi kita tengok ada sedikit pemulihan ya. So kita perhatikanlah berjaya ke tidak harga menembusi arah sini dan itu menunjukkan apa?
Sebab setakat ini tidak ada lagi tindakan daripada kuasa-kuasa besar minyak, daripada OPEC tak dengar lagi kan. Daripada reserve minyak Amerika Syarikat pun belum lagi. Okay, kemudian konflik ke Russia pun belum lagi ada news yang menggegarkan harga minyak. Jadi ini adalah lebih kepada faktor organik. Faktor organik adalah apa? Ada permintaan konsumer lah. Okay, permintaan konsumer akibat ada ekonomi yang sedang memulih. Terutamanya China. Okay, sejak China open dia punya sempadan dan menamatkan era zero COVID policy, ini berlaku. Okay, kita dapat pergerakan. Okay, ini basically all China. Okay, yang memulihkan harga minyak. Okay, maknanya pasaran menjangkakan ekonomi China yang sedang pulih akan membantu uh, memulihkan permintaan minyak global. Okay, itu cerita dia untuk minyak. Okay, boleh ya? Baik. So, seterusnya. Okay, kita dah tengok minyak. Okay, kita tengok apa lagi ya. Okey, kita masuk ke dalam beberapa mata wang yang utama ya. Saya nak mulakan dengan Euro USD lah. Okey, perhatikan Euro USD sekarang ialah kita tengok kepada kelemahan dolar yang berterusan. Tetapi kalau dah perhatikan dia dah sampai satu level di mana dah menunjukkan momentum dah mula memperlahan. Okey, dan saya berjangkakan Euro USD akan membuat kejatuhan. Okey, akan membuat bukan kejatuhan, lebih kepada akan membuat kepada koreksi ya. Putin masih degil. Komitmen masih lagi 100%. Kremlin punya komitmen kepada Ukraine punya invasion masih lagi 100%. Tapi saya tak tahu siapa yang tengah menang sekarang. Mungkin digali tahu ya. Saya tak dapat informasi sekarang dekat apa Wazul tak tahu. Sebab kita dapat conflicting information. Ada yang kata Ukraine yang sedang winning, ada yang kata Russia sedang winning. Jadi saya tak tahu. Jadi saya letak itu sebagai X factor untuk harga minyak. Boleh ya? Baik. So, seterusnya kita lihat kepada euro. Saya berjangka akan berlaku koreksi untuk jangka masa sederhana jika ataupun itu secara teknikal. Tapi of course fundamental boleh menggerakkan ke arah itu bergantung kepada akhir bulan ni sebab ini pun kira dollar pair ya. Akhir bulan ni next announcement rate high. Mungkin ada crossroad dekat situ. Kita tak tahu Fed akan maintain hawkish lagi ataupun akan officially masuk era dovish. Dan kalau masuk era dovish adalah negatif untuk dolar dan positif untuk saham Amerika. Kalau negatif untuk dolar, maknanya apa yang akan berlaku? Euro akan naik lah. Euro akan naik. Baik. Next. Pair. Jadi Euro adalah pair yang paling banyak didagangkan. Dari segi volume, Euro USD number one. Next, adalah USD. Kalau kita perhatikan, ini menunjukkan sama kelemahan dolar sejak daripada bulan 10 tahun lepas. Kelemahan dolar. Dan kelemahan dolar ini adalah sebenarnya koreksi. Sebab kalau kita zoom out, kekuatan dolar dah lama bergerak sejak daripada bila ni? Ini pergerakan bukan, malah bulan 1 2021 kita mendapat pergerakan ni. Maknanya kejatuhan sekarang ni tak sampai pun lagi daripada 50%. Pergerakan swing yang besar ni sama this movement. So koreksi ni baru tak sampai lagi 50%. Dan ini adalah koreksi yang kita dah anticipate kena berlaku. Dan dah berlaku, adakah akan turun lagi? Saya berjangkakan tidak ya. Saya berjangkakan dari segi teknikal tidak. So of course kita kena tengok macam mana pengumuman keadaan faedah pada akhir bulan ni akan menentukan arah. Sebab apa? Ini juga adalah dollar pair. Cuma ada satu lagi X factor iaitu yen. Baru-baru ni Bank of Japan masih lagi mengekalkan kadar faedah yang ultra low. Maknanya dah 7 tahun berturut-turut kadar faedah yang sangat-sangat rendah di Jepun. Maknanya itu lebih kepada kelemahan yen. Tetapi mereka pun dah masuk campur dalam pasaran bond. Dan cara mereka masuk campur dalam pasaran bond menunjukkan Bank of Japan pun dah mula nak hawkish. Jadi kita kena take that into consideration. Boleh ya? Jangan Amir, jangan komen sangat tentang Putin ya. Nanti ada apa? Ada ahli-ahli spy dia akan buat nanti. Okey.
So, seterusnya, kita pergi kepada emas. Okay? Jadi emas membuat comeback. Okay? Sebab kalau kita perhatikan, semasa pasaran saham jatuh, bermula daripada awal 2022 sampai sekarang, apa yang berlaku? Emas pun jatuh sekali. Tetapi lately ni emas dah membuat pergerakan ke atas. So sekarang ni emas dah mula mendapat balik lencananya uh, sebagai safe haven, yes. Sebagai safe haven yang tradisional. So, safe haven yang tradisional adalah biasanya emas. Tapi bukan saja emas. Kita ada, of course, dolar. Malah dolar dalam tahun 2022 dia lah safe haven. Kemudian Swiss franc, of course bukan safe haven sekarang. Dan juga yen, lagi dah bukan safe haven. Ya. So, dua antara emas dan juga dolar. Dan sekarang ni dah mula beralih ke dolar. Okay, so, beralih ke emas daripada dolar. Okay, so memang membuat recovery yang agak signifikan sejak daripada, saya tadakan di sini, sejak daripada bulan 11 tahun lepas. Emas sekarang adalah safe haven. Okay, kenapa safe haven? Sebab banyak jangkaan kepada recession. Okay, sebab ini adalah safeguard ataupun banyak nak hedging daripada recession. Saya kata potensi recession ni sebab belum lagi berlaku, tapi dah berlaku di UK. Di Amerika sedang membelah. Okay? So itu dia. Jadi disebabkan ramai yang menjangkakan recession, jadi gold menjadi popular untuk hedging. Okay? Untuk melindungi nilai semasa berlakunya recession. Ya? Ini dia. Sebab itulah kita dapat permintaan kepada emas. Okay? Sejak ke belakang lagi. Ya? Ini juga selari dengan kelemahan dolar. Okay? So dolar dengan emas berkorelasi negatif. Okay? Berkorelasi negatif dengan dolar Amerika Syarikat. So itu dia. Apa yang menyumbang kepada kekuatan emas sekarang. Okay, boleh? Okay, dan sekarang dah membentuk puncak at the moment. Okay, dan ini juga akan bergantungnya, emas juga akan bergantung kepada next announcement pada akhir bulan ni. Kenaikan kadar faedah sama ada double shot atau hawkish akan juga menggerakkan. Sebab apa? Dolar akan bergerak, dolar akan memberikan kesan kepada emas, tapi korelasinya negatif. Dolar naik, emas turun, dolar turun, emas akan naik. Okay, boleh ya? Next. Ada beberapa komoditi yang sedang mengalami buran. Okay, antaranya adalah copper. Okay, copper mengalami buran yang agak signifikan. Okay, dan antaranya sebab apa? Sebab pemulihan ataupun pembukaan semula ekonomi China. Dan kita tahu China adalah pengimport copper yang terbesar di dunia. Ini adalah carta futures, ya, futures untuk copper. Pengimport copper paling besar dalam dunia adalah China. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Recently, kalau anda perhatikan, ada masalah supply chain di Peru. Peru adalah pengeluar copper kedua terbesar dunia. Ada masalah supply chain dekat situ. Apa yang berlaku? Supply akan terhad. Apa yang akan berlaku pada harga? Harga akan melonjak. Itu yang berlaku sekarang pada copper. Ya. Saya tulis kat sini. China. China, ekonomi China sendiri. Ekonomi China. Ada menunjukkan data positif, ya. Makna dan China adalah pengimport terbesar copper terbesar dunia. Ini China. Okay. Kemudian ada masalah supply chain yang bermula pada Peru. Okay, yang menyokong kepada harga copper. Okay. Masalah supply chain. Kedua, pengeluar kedua terbesar. Okay. Jadi, apa yang berlaku ialah kalau saya nak elaborate, pengimport copper yang terbesar, maknanya permintaan meningkat. Okay.
harga meningkat. Okey, itu adalah dia punya kesan akibat daripada ekonomi China. Untuk masalah supply chain kat Peru, ini menjadikan apa? Ini menjadikan supply terhad, bekalan terhad. Ya. Okey, ini menjadikan bekalan terhad. Apa yang berlaku pada harga? Of course, harga akan meningkat. Ya, basic equation, supply and demand. Ini dia, faktor-faktor geopolitik um, yang mempengaruhi harga copper sekarang. Copper antara yang paling rancak naiknya dalam kebanyakan komoditi. Okay, even faster than emas sekarang. Okay, boleh ya? Kalau berminat lah. Okay, next. So, saya contoh sikit tentang Bitcoin. So, strategi sama, scalping short term. Okay. So, dari kejatuhan yang berturut-turut saya pada beberapa bulan lepas saya letak status status kripto sebagai patient yang dah masuk koma. Okay, tapi baru ada kebangkitan semula daripada koma yang berlaku ni adalah akibat dolar yang lemah. Okay. Dolar Amerika Syarikat yang lemah yang menyumbang kepada resurgence of crypto. Ini adalah Bitcoin ya. Okay. So, apakah strategi? Saya punya strategi sama je untuk kripto ni ya, scalping short term sebab tidak ada faktor fundamental lagi ya. Dan kalau anda nak dapatkan swing pun anda akan tengok apa jadi kat dolar. Pergerakan yang besar pada dolar akan menyebabkan pergerakan yang agak signifikan, saya tak kata besar tapi signifikan untuk kripto ya. Especially kalau yang anda tengok sekarang ni lebih kepada kelemahan dolar. Bukannya kekuatan kripto tetapi kelemahan dolar itu saja. Okey, boleh ya. Kalau anda perhatikan sebelum ini dalam tempoh daripada bulan 11 hinggalah bulan berapa ni, bulan 11 tahun lepas sampai bulan 1, jadi dalam 2-3 bulan ya, memang tidak ada volume dalam pasaran Bitcoin. Okey, sekarang ada peningkatan disebabkan dolarnya melemah. Okey, boleh ya? Next. Ya, kripto bangkit. Okey, tapi tak adalah bangkit macam bull run yang kita perhatikan pada tahun-tahun yang lepas ya. Nak dapatkan pergerakan ni jauh lagi. Okey, jauh lagi. Saya rasa mungkin bertahun-tahun lagi sebelum kita nak dapatkan this bull run. Okey, boleh ya? Next. Okey, banyak tentangan kepada kripto sekarang ni. Especially lepas kes FTX berlaku. Okey. Macam-macam. Like apa ni, very bad image, bad optics untuk kripto. Okey, boleh ya? So, ini adalah antara syarikat-syarikat yang sedang diskaun yang saya berminat. Seperti syarikat apa ni, okay, BlackRock bukan diskaun ya, tapi BlackRock menunjukkan kestabilan. Okay. BlackRock, kita tahu BlackRock adalah antara investment vehicle yang paling apa ni, yang paling besar di dunia. Diorang ada 10 trilion. Okay. Diorang ada 10 trilion apa ni, dana dalam diorang punya tangan. Okay. Yang apa ni paling besar dalam dunia lah basically daripada mana-mana institution. Itu 2021. Tapi 2022 tinggal 8 trilion, dah jatuh sikit. Okay, of course sebab apa? 2022 kita tengok pasaran saham jatuh. Dan kalau anda perhatikan BlackRock punya investment portfolio 50% saham. Okay, sebab itulah diorang mengalami kejatuhan daripada 10 trilion jadi 8 trilion sekarang. Okay. Zul Muhammad, acah-acah bangkit. Tu je kot. Itulah dia. Itu saya skeptik dengan kripto ya. Yang boleh menaikkan kripto adalah sensasi hype. Tapi nak meng-hype dan mensensasikan kripto sekarang payah. Okay, apabila FTX jatuh, termasuklah atlet-atlet yang menjadi duta ya, yang menjadi ambassador kepada FTX, dia orang pun kena hentam, ada yang kena saman, Tom Brady lah, Stephen Curry lah, semua kena hentam. Jadi image sangat buruk ya. Jadi saya tak nampak dia orang boleh naik tinggi long term. Okey. Dan selagi kalau kita tengok fundamental lah untuk kripto, selagi China ban kripto, susahlah naik. Okey, dulu antara sebab kripto naik sebab orang China gunakan
kripto untuk beli aset dekat luar negara. Okey, sebab di China kalau nak keluarkan duit maksimum setahun $50,000 saja yang mereka boleh keluarkan daripada China. Macam mana nak beli rumah? Jadi orang gunakan kripto punya route, okey, beli rumah, beli foreign city. Lepas tu kena tutup dengan kena tutup dengan government, tersangkut dekat situ. Okey. Hakimi apa khabar? Apa ni, central bank digital currency is coming. Itu saya dengar Australia antara yang tengah leading. Okay, tak tahulah dia punya progress macam mana sekarang ya. Adakah akan menjadi mainstream? We shall see. Okay, tapi saya dengar Australia yang leading central bank digital currency. Okay, back to BlackRock. Ini kalau anda nak kestabilan, maybe yes. Saya tak jangka BlackRock akan drop down dengan dengan let's say kalau berlaku recession pun, saya tak rasa BlackRock akan jatuh. Malah dia yang akan paling perlahan jatuh antara banyak-banyak saham. Jadi ini adalah saham yang anda beli untuk kestabilan, tapi slow lah. Jadi apa yang saya suggest, mungkin anda tengok kepada sektor teknologi yang sedang diskaun meriah sekarang. Ya, kalau tengok ini adalah Google 40%. 40% dia punya harga sekarang daripada top. Adobe 57%, Amazon dalam 51%, AMD dan berapa ni? AMD 64%. Itu dia punya drop. Ini adalah Microsoft. Saya baru saja buat laporan perolehan untuk Microsoft semalam ya. Microsoft dia ada 3 segmen bisnes. Dia ada first adalah productivity. Okay, productivity dan juga business process. Ini adalah apa? Ini adalah contohnya Microsoft Office, Microsoft Dynamics, itu semua under productivity. Segmen yang kedua adalah Intelligent Cloud, Microsoft Azure, benda tu. Kan yang ketiga adalah hardware, personal computer, Microsoft Surface, Xbox. Jadi tiga-tiga segmen ni, dua buat duit. Intelligent Cloud yang paling banyak buat duit, kemudian productivity dan juga proses business. Second, yang tak buat duit adalah personal computer. Maknanya penjualan Microsoft Surface, penjualan Xbox dan juga apa tu yang VR untuk Microsoft tu, HoloLens, semua tak laku, tak dapat yang dijual. Itu yang menarik. Sepatutnya Microsoft membuat pertumbuhan tetapi ditarik ke bawah oleh personal computer punya department. Xbox, Microsoft Surface, HoloLens. Okay, jadi dia punya mix sikit punya report. Okay, tapi saya masih lagi positif kepada Microsoft sebab itu adalah untuk sektor teknologi. Okay, Zul Muhammad, teknologi banyak diskaun, lagi better untuk invest. Saya setuju. Okay, saya setuju. Jadi macam yang Amir katakan tadi, Zul Muhammad, sektor teknologi ni dah lama kena hentam. Okay, antara sebab sektor teknologi kena hentam, kalau perhatikan untuk 2022, sebab dolar kuat. Okay, dolar yang kuat, kalau syarikat-syarikat macam Apple, Amazon, Microsoft, semua ni, mereka jual kat luar negara betul. Jadi masa mereka nak kutip untung, okay, kutip dekat Jepun, kutip dekat Euro, kutip dekat Malaysia, convert kepada dolar. Tak tahu tak berapa banyak mereka hilang. Mereka hilang around 7% daripada gross margin. Hanya disebabkan dolar yang kuat. Itu antara yang menyebabkan kejatuhan ni dia punya revenue perolehan. Okay, kalau anda letak constant currency, okay, andaikan currency tak berubah, mereka akan berjaya tak lebih lagi. Maknanya business semasa tahun 2020 pun masih lagi kuat. Cumanya currency punya kekuatan dolar yang menghakis mereka punya perolehan. Okay, so sekarang kalau anda tengok orang macam Ray Dalio dah mula masuk dalam sektor teknologi. Okay, Ray Dalio dah mula, dia punya hedge fund Bridgewater dah mula rotate masuk dalam sektor teknologi yang sekarang ni macam Zul katakan sedang undervalue sekarang. Okay, dan saya setuju lah. Okay, cumanya sekarang ni strategi. Kalau anda guna CFD, anda guna leverage, anda kena betul-betul timing ya. Betul timing anda punya entry. Tapi kalau anda pegang saham, okay, macam hedge fund, anda beli sekarang pun tak apa. Beli one to one, tunggulah few years. Tak ada masalah ya. Okay, itu saja. Okay, Microsoft, AMD, Amazon, Adobe, Google, ni semua sektor-sektor teknologi yang sedang menarik. Okay. Yang saya peliknya, Hakimi, Zul, Amir, tadi mana Galih tadi, Ray Dalio beli Facebook.
Dia beli Facebook. Saya tak pasti kenapa dia besarkan porsi dalam Facebook ya. Of course memang nampak compelling. Kalau kita compelling dari segi kejatuhan tu, dia punya discount tu 60% memang compelling. Tapi saya tak nampak dia punya catalyst. Saya tengok program Metaverse Zuckerberg tu macam tak jalan je, betul tak? Jadi saya tak tahu macam mana Facebook nak generate revenue. Okay? Betul, Zul Muhammad. Guna one to one maknanya anda beli share direct ataupun anda beli CFD tapi tak ada leverage. Pegang lama-lama. Itu tak ada masalah. Jadi anda punya Jadi anda punya ESB. Lebih kurang macam itulah Anda punya KWSP, anda punya ESB. Bezanya anda handle sendiri. Okey, tak ada masalah. Okey, boleh ya? Galih masuk topik. Galih apa cerita Galih? So itu dia, saya tak tahu kenapa Ray Dalio dan Bridgewater Associate banyak buka position dekat Meta. Saya tak nampak, mungkin diorang nampak saya kena study lagi. Saya tengok Metaverse gagal. Setakat ni memang gagal ya. Jadi saya tak pasti macam mana. Adakah mereka hanya mengharapkan sektor rotation? Masa untuk sektor teknologi pula yang membuat pergerakan ke atas ya. Sebab 2022, sektor mana yang naik? Okey, sektor mana yang naik ialah sektor banking. Kenapa banking naik? Sebab interest rate. Dan lagi satu, sektor yang naik 2022 adalah minyak. Sebab harga minyak tinggi. So sekarang ni daripada sektor banking dan sektor minyak, investor dah tarik duit keluar, letak ke dalam sektor teknologi sebab sekarang sektor teknologi yang sedang undervalue. Okey. Kalau Ray Dalio beli Meta, saya beli Lucid Car. Okey, saya beli Lucid Car. Okey, alright. So, seterusnya, apa dia kata kena hentam? Yes. Dia kena hentam kan kena saman kan? Kena saman dengan authority kan? Disebabkan privacy kan? Privacy user yang saya dengar lah Facebook ni. Itu semua yang menyumbang kepada harga Meta macam ni lah. Okay. So itulah, saya pun tak tahu kenapa Ray Dalio masuk dalam Meta, saya mungkin tidak ya. Tapi bergantung kepada anda punya view. Okay, boleh ya? Lucid Car. Siapa owner Lucid Car ni? Owner dia Lucid Motor kan? Dia punya owner siapa? Saya check je. Public Investment Fund. Dia ni dah traded ke belum ni? Oh, okey. Saudi punya. Okey. Alright. Oh, ini MBS punya ni. Okay. Apa ni MBS punya. Okey, itu lain macam. Uh, Cristiano Ronaldo pun dia punya owner Pak Arab juga kan. Okey, baik. So itulah saya punya view ya tentang tentang pasaran saham sekarang. Okey, so sekarang ni kita ada 20 minutes kita nak masuk balik ke dalam uh, topik kita hari ni. Okey, iaitu berkenaan dengan indikator pengesahan, confirmation indicator untuk pasaran saham Amerika Syarikat, iaitu NFP, unemployment, durable goods dan juga production, industrial production. Okey, ini dia. Baik, so kita pergi kepada saya lompat sikit ya. Apakah itu indikator pengesahan? Okay. Indikator pengesahan ini saya cerita tentang indikator ekonomi ya, bukan indikator chart. Jadi indikator pengesahan ekonomi function adalah untuk apa? Okay, untuk ini. Okay, mengesahkan dan membantalkan jangkaan yang kita buat. Okay, tak apa, nanti saya akan ceritakan anda kita buat jangkaan bila, bukan semasa indikator pengesahan, kita buat jangkaan sebelum ini. Kita buat menggunakan leading indicator. Saya akan tunjukkan anda dia punya chart nanti. Okay, so antara indikator pengesahan untuk pasaran saham Amerika Syarikat ialah seperti berikut ya. Di dalam
Employment Situation Report, ESR, okay, ataupun laporan keadaan pekerjaan, kita akan dapat apa? Ini adalah pada tiap-tiap awal bulan. Minggu pertama, okay, mana-mana bulan kita akan dapat NFP, kita akan dapat pengangguran. Ini dia. Penggajian bukan perlarangan, non-farm payroll dan juga unemployment rate. Okay. Dan kita ada lagi dua, iaitu barangan tahan lama, durable goods, dan juga produksi industri. Galih, Trepedia bukan hari Jumaat, Galih. Ini saya punya sendiri. Yang anda tengok ni, Galih, Zul, Hakimi, Amir. Ini adalah saya punya apa? Ini adalah saya punya nota yang saya buat sendiri. Okey. Yang Trepedia tu anda akan dapat ada logo kat bawah tu. Yang Trepedia tu anda bayarkan macam buku teks. Yang kita pergi sekolah, itu buku teks. Ini adalah buku kurikulum ekstra. Okey, itu dia. Yang saya punya, ni yang saya buat sendiri ya. Jadi favorite, okey, terbaiklah Galih. Apa itu Zul? Ya bang, banyak benda baru yang dia belajar. Okey, baik. So, ini dia. Indikator pengesahan. Dekat mana posisi indikator pengesahan, kita kena tengok slide yang seterusnya. Okay, kita lagi sekali, ini adalah indikator ekonomi, bukan indikator chart. So, indikator pengesahan kat mana? Macam ini. Okay. Ekonomi ni kalau kita nak bayangkan macam enjin yang besar, dalam enjin tu kita ada macam-macam komponen ya, yang menggerakkan enjin. Samalah dengan ekonomi Amerika Syarikat. Jadi, kita kena bagikan indikator kepada tiga. Yang pertama, indikator utama. Ini adalah leading indicator. Okay, leading indicator. Dekat sinilah kita membuat jangkaan. Kita nak trade, okay? Kita nak trade, kita nak buat jangkaan, kita nak buka position semasa leading indicator. Okay, dekat sinilah kita akan buat jangkaan sama ada bullish ataupun bearish ya. Okay, jangkaan. Okay, bullish ataupun bearish. Of course lah, kita buat jangkaan dengan kita memerhatikan data-data daripada PMI, NMI, UMCSI, pembinaan, kita tengok data, kita buat jangkaan. Bullish ke bearish. Lepas tu, barulah kita akan buka position. Betul? Kita akan trade kat bawah ni. Okay, kita akan buka posisi. Okay, untuk saham ya. Posisi sama ada beli ataupun jual. Okay, betul kan? Beli ataupun jual kat sini. Ini saham ya. Jadi nak tunggu harga saham gerak bukan sehari, itu day trading. Saham biasanya dia punya sweet spot adalah 1 ke 3 bulan. Okay, daripada entry kita sampai kita nak tutup position, biasanya time frame 1-3 bulan untuk saham. Okay. Kemudian barulah datang indikator pengesahan dekat sini. Ini adalah confirmation indicator ataupun coincident. Okay, confirmation. NFP semua kat sini dah. Confirmation ataupun coincident yang semasa. Apa Galih cikgu terbaik? Thank you Galih, thank you. Bukan selalu orang puji. Thank you. So itu dia. Jadi kalau kita buka position dekat indikator utama, apa gunanya indikator semasa? Ini, dia punya fungsi, dia punya peranan adalah indikator apa ni, confirmation dia, pengesahan ni adalah untuk sahkan, okay, ataupun batalkan jangkaan. Ini untuk saham ya. Ingat, saham ni bukan kita pegang sehari dua hari, itu day trading. Okay, kita pegang swing biasanya lah. Hedge fund pegang saham swing. Okay, sahkan ataupun batalkan jangkaan. Baik, ini dia punya fungsi utama. Adakah kita betul dengan kita punya trade position atau kita salah? Okay, jadi lepas kita tahu pengesahan indikator pengesahan ini dibatalkan ataupun dia sahkan jangkaan kita, baru kita tahu nak uruskan posisi. Dekat sini kita akan manage position. Okay, urus posisi. Kalau kita punya posisi betul, apa kita buat? Of course, kita nak hold. Okay? Kalau kita punya posisi betul, maknanya kita berjangkaan dah sah. Kalau posisi kita salah, kita nak apa? Of course, kita nak exit. Inilah fungsi utama indikator pengesahan. Saya kasih contoh.
Okay, saya kasih contoh. Katakan PMI, NMI, data apa? Data positif. Okay, data yang positif. Jadi apa kita buat? Bila data yang positif, untuk PMI NMI, kita berjangkaan, of course, kita berjangkakan akan ada economic growth. Kalau PMI positif menunjukkan apa? Menunjukkan bisnes sedang nak tambah pekerja. Dia nak kembangkan bisnes. Sebab sentimen positif. Tingkatkan lagi produk dan sebagainya. Maknanya jangkaan kita adalah bullish dan kita mungkin akan cari mana-mana syarikat yang terlibat. Kita akan beli, betul? Kemudian, 1-3 bulan lepas tu, okay, harga dah jalan, keluar indikator coincident, confirmation. Yang sama ada dia sah atau batalkan. Kalau NFP keluar positif. Pengangguran keluar positif. Maknanya apa? Maknanya banyak pekerjaan yang ditambah, okay, dan pengangguran berkurang. Maknanya ini mensahkan kita punya position. Maknanya macam mana kita nak uruskan posisi, kita hold. Sebab kita dah betul, kita hold sampailah ke negeri 3 ataupun sampailah ke next fasa kitaran ekonomi. Okay? Ini tujuan. Okay? Kalau dia kedua-duanya align, positif. Saya kasih contoh. Apa kata kali ini, kes yang kedua, apa kata tiba-tiba bukannya positif? Okay. Kali ini NFP dan pengangguran punya data negatif pula. Keluar tiba-tiba negatif. Okay. Kita berjangkakan pasaran buruk, tetapi ekonomi semasa, sebab indikator pengasas adalah dia menggambarkan ekonomi sekarang. Data negatif. Maknanya apa yang dah berlaku, kita dah salah. Dia dah batalkan jangkaan kita, dan apa kita akan buat dalam posisi kita, kita kena exit lah sebelum kita rugi yang lebih besar. Ini dia fungsi indikator pengesahan. Okay. Kemudian barulah datang, okay, 1-3 bulan lepas, okay, harga dah jalan, okay, GDP pun dah bertukar. Ini adalah indikator ketinggalan, lagging. Masa ini kita dah ketinggalan bas dah. Okay, lagging indikator ni kita gunakan untuk trade. Okay. So, inilah dia proses indikator ekonomi pasaran saham Amerika Syarikat. Okay, cuma hari ini kita fokus kepada NFP dan juga pengangguran. Okay, boleh ya? Ini dia. Okay, baik. So, ESR, Employment Situation Report, kita akan dapat minggu depan lah. Betul tak? Okay, saya cek jadual. Minggu depan, hari Jumaat kan? Tidak saya. Ini adalah data. Lagi sikit lagi. Okay. Jadi bulan Februari, 1 Disember, hari Rabu minggu depan. Okay, kemudian kita perhatikan, yes, hari Jumaat minggu depan kita akan dapat NFP dan juga pengangguran. Maknanya Employment Situation Report lah basically. So ini dia. Okay. Keadaan pekerjaan adalah ESR, Employment Situation Report. Okay. Dalam inilah kita akan dapat NFP. Okay. Ada lagi banyak. Okay. Kita akan dapat pekerjaan swasta dan juga pekerjaan sektor kerajaan. Tapi kita fokus kat dua. Kita fokus dekat NFP dan juga pengangguran. Okay. Kenapa NFP ni penting? Sebab dia memberikan kesan kepada konsumer. Kalau konsumer tengok data NFP, pekerjaan berkurang, pengangguran meningkat. Apa yang akan berlaku kepada konsumer? Confirm lah mereka akan down. Mereka katakan, oh nak cari kerja sekarang susah. Banyak orang menganggur. Baik saya berjimat, jangan berbelanja. Dan bila konsumer tak berbelanja, apa yang akan berlaku kepada ekonomi? Syarikat tak boleh nak jual. Nak untung susah. Syarikat tak boleh nak kembangkan bisnes. Malah kena buang pekerja. Ekonomi pun akan perlahan. Bermula daripada apa? Bermula daripada sentimen negatif consumer. Okay, itu dia punya betapa besarnya impact sentimen consumer. Sentimen consumer mempengaruhi perbelanjaan consumer, mempengaruhi ekonomi. Okay. Apa pula kesan kepada kerajaan? Kerajaan pun akan memerhatikan data-data NFP sebab mereka kena bertindak. Kalaulah data NFP negatif, pekerjaan berkurang, pengangguran meningkat, kerajaan kena tukar polisi.
Mungkin mereka kena tukar polisi mengurangkan kadar faedah, menjadi dovish, quantitative easing sebab nak menyokong ekonomi, sebab nak tambah peluang pekerjaan. Itu adalah perkara-perkara yang saling berkaitan dengan ESR. Baik. Okey. So, kalau kita perhatikan dalam NFP ada apa? Kita selalu tengok NFP tambah lagi. Contohnya tambah 400,000 pekerjaan NFP ditambah. Tapi apa sebenarnya NFP? Ini dia punya definisi dia. NFP adalah semua jenis pekerjaan kecuali pekerja kerajaan, tak kira, tak masuk dalam NFP. Pekerja tetangga swasta, basically maid lah orang gaji, tak termasuk dalam NFP. Non-profit organisation tak termasuk dalam NFP. Dan of course lah, orang yang kerja ladang pun tak termasuk dalam NFP. Maknanya, majoriti pekerjaan ada dalam NFP. So, kenapa penting? Sebab 80% daripada income Amerika Syarikat datang daripada pekerjaan-pekerjaan NFP. 80%. Kerajaan tak sampai 20% pun. Kerajaan termasuk peladangan, termasuk orang gaji, termasuk non-profit, tak sampai 20% pun sumbangan mereka kepada income Amerika Syarikat. Sebab itu NFP boleh menggerakkan pasaran. Nampak kalau anda yang suka tunggu NFP, ini sebab dia. Kenapa dia menggegarkan pasaran? Ini sebab. Sangat-sangat vital dalam ekonomi Amerika Syarikat. Jadi tugasnya adalah macam saya katakan, mengesahkan dan membatalkan jangkaan arah ekonomi. Dan membantu kerajaan membuat polisi dan membantu ahli ekonomi dan juga investor, trader nak menilai keadaan ekonomi semasa. Itu dia. Baik. Next. Kita nak kesutukan masa. Tak apa, sikit kita sentuh tentang pengangguran sebelum sebelum kita end. Jadi kita akan lihat kepada mana saya punya mouse. Kadar pengangguran. Jadi cara orang kira pengangguran adalah sebenarnya bukan dia ketuk pintu setiap rumah tanya awak kerja ke tidak. Caranya adalah dengan mereka pergi kepada insurans. Siapa yang menuntut insurans pengangguran, data daripada situ yang akan dikira. Dan insurans pengangguran terbagi kepada dua. Tuntutan awal, dan juga tuntutan sambungan. Ini adalah initial claim. Ada saya punya mouse. Kemudian tuntutan sambungan. Continue claim. Apa bezanya? Tuntutan awal adalah mereka yang baru hilang kerja. Baru apply insurans. Bukan baru dia nak claim. Sebab baru hilang kerja. Fresh. Tuntutan sambungan mereka yang dah hilang kerja tetapi masih lagi tak ada kerja. Jadi dua datanya akan diambil kira. Dan akan menyumbang kepada pengangguran. So ini dia. Baik. Kita kita nak kena end. Alright. So producer dah ni. Jadi seterusnya satu lagi slide. Apakah tafsiran Malaysia ada insurans kerja? Ada. Mesti ada. Cuma awareness-nya mungkin kurang. Sebab kalau saya tunjuk perbezaan budaya. Budaya dekat western country termasuk Eropah. Macam saya dekat Jerman, ada insurans untuk melindungi kita kalau kita kena gigit dengan anjing orang lain. Katakan kita kena gigit dengan anjing orang Jerman, kita boleh minta tuntutan. Kita juga ada insurans yang kita boleh beli dekat Jerman untuk melindungi kita kalau kita secara tak sengaja membuatkan rumah orang terbakar. Pun ada juga. Memang budaya hidup orang penuh dengan insurans. Jadi budaya insurans ni memang di negara barat memang memang berleluasa. Kita mungkin di Asia awareness baru nak naik tentang insurans lepas ni macam-macam insurans lah insurans cerai ke apa macam-macam boleh jadi Tapi tak apa, itu cerita lain. Ada kat Malaysia, mungkin ramai yang tak aware. Confirm ada. Next.
Okey, seterusnya kita lihat kepada ini adalah dia punya function mengesahkan dan membatalkan indikator utama. Okey, mengesahkan dan membatalkan data pengangguran. Okey, menjangkakan sentimen konsumer dan juga polisi kewangan dan akhir sekali membatalkan jangkaan terhadap GDP dan juga arah ekonomi global. Okey, baik. Jadi kita kena akhirkan di sini dan saya akan kita jumpa lagi di minggu hadapan ya di sesi-sesi yang seterusnya. Jadi thank you kepada viewer Galil, Zul, Muhammad, Hakimi tadi, Amir dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang ya. Sekian, terima kasih.